Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara yang paling menggemparkan kita berkait dengan kenyataan anak Abuya. Anak Abuya sebelum ini telah pun mengaku beliau pernah menjadi mangsa penindasan. Anak Abuya dakwa beliau jadi mangsa dera dirogol pemimpin GISBH. Wow. Ini dipetik daripada Malaysia Kini. Ini menyebabkan Ketua Polis Negara telah tampil memberikan kenyataan bahawa pihak polis akan mengambil maklum dan siasatan terhadap perkara ini. Saudara-saudara sekalian, pengakuan anak kepada Abuya ini memang mengejutkan kita. Bayangkan beliau mendakwa jadi mangsa dera dirogol pemimpin GISBH. Anak kepada bekas pemimpin Al-Alqam, Ashar Muhammad iaitu Ummu Atia, tampil mendedahkan pernah menjadi mangsa keganasan serta dirogol oleh seorang pemimpin GISBH Holdings Sendirian Berhad. Pada sidang media di Ibu Negara hari ini, anak Asy'ari atau lebih dikenali sebagai Abuya iaitu Ummu Atia, 41 tahun, mendakwa dia menjadi mangsa rogol kepada seorang pemimpin GISBH yang ingin menikahinya secara paksa. Lebih menarik lagi, katanya kejadian itu berlaku ketika dia dilarikan pemimpin berkenan ke Turki. Saya sangat menolak, saya memang tak nak kahwin dengannya sebab dia seorang yang tua, boroi, memang saya geli, saya jijik dengannya, kata beliau lagi. Ummu Atia mendakwa ketika dilarikan ke Turki, dia didera kerana enggan memenuhi kehendak pemimpin GISBH itu untuk bersama sehinggalah suatu hari dia dirogol lelaki berkenan. Jelasnya, pemimpin GISBH itu ingin menjadikannya sebagai isteri keempat secara paksa dengan mendakwa arahan supaya mengawininya datang daripada arwah bapanya dan Rasul. Ummu Atia mendakwa kejadian itu berlaku di Jordan apabila pemimpin itu menghantar mesej WhatsApp kepadanya untuk mengajak dia berkahwin sehingga memaksa dia melarikan diri ke rumah kawannya. Menurut anak Abuya itu, pemimpin berkenan dan pengikutnya kemudian datang untuk mencarinya dan meminta dia menyerah diri. Dia juga diminta bersalam dengan pemimpin terbabit bagi tujuan bernikah. Salam itu dikira nikah, kata Ummu yang menceritakan dia pernah berkahwin dan dipaksa untuk berpisah dengan anaknya. Selepas berkahwin dengan pemimpin GISBH itu, Ummu berkata mereka berpindah ke Turki. Katanya di Turki dia pernah dicucuh dengan pemetik api dan direndam di dalam kolam. Ketika itu adik lelakinya yang merupakan pengikut pemimpin itu meminta dia menanggalkan baju untuk ditunjukkan kepada individu berkenan. Kerana saya takut kalau mati sebab direndam lebih sejam, air dah banyak saya telan, sakit dada saya ni, saya terpaksa kata ya, katanya. Malaysia kini tidak mendedahkan nama pemimpin GISBH terbabit sehingga mendapatkan maklum balas daripadanya. Pada September lalu, polis melancarkan ops global bagi membongkar penyelewengan kumpulan GISBH yang membawa kepada penahanan beberapa pemimpin utamanya. Ops itu juga menyaksikan pihak polis berjaya menyelamatkan ratusan kanak-kanak yang menjadi mangsa eksploitasi kumpulan itu yang berselindung di sebalik rumah kebajikan. Sementara itu, bekas penjaga rumah kebajikan yang dikendalikan GISBH, Razali Rahmat pula mengakui bahawa kumpulan itu masih mengamalkan aurad Muhammadiyah. Katanya, kumpulan itu juga turut bertindak kejam terhadap kanak-kanak di bawah jagaan mereka, termasuk melakukan penderaan. Saya kerap menentang sistem mereka. Saya dikuarantin selama 3 bulan duduk di dalam rumah kecil dalam hutan. Kita tak boleh berhubung dengan dunia luar. Semasa dikuarantin, saya kena baca aurad Muhammadiyah sebagai syarat taubat.
Kita kena puji pemimpin GISBH, katanya pada sidang media yang sama. Sementara itu, seorang lagi mangsa GISBH yang hanya mahu dikenali sebagai Dalila Diana mendakwa, dua adiknya menjadi mangsa deras serta amang seksual. Katanya adik-adiknya menjadi mangsa liwat di pusat jagaan GISBH selain badan pernah ditekuk dengan sudu panas. Adik saya, 2 orang adalah mangsa amang seksual liwat, katanya. Susulan itu, laporan polis dibuat Dalila sehingga membawa kepada operasi besar-besaran dilaksanakan pihak polis. Berapa komen daripada netizen berkait isu ini? Malaysia Maju dalam Malaysia Kini memberikan komen, mana Akmal yang mengaku diri mempertahan agama dan bangsa dengan bangsa lain berlagak macam hang tua, tapi bila ada isu berkaitan dengan agamanya, dia itu hanya hang kecut, kata Malaysia Maju. Greg Kancil 2336 kata dah ada pengakuan dari ahli jemaah GISBH sendiri. Tu pun masih ada golongan-golongan tertentu yang konon terpaling Islamnya mengambil kesempatan menemplak pihak-pihak berkuasa terutama kepada kerajaan yang kononnya mencabuli nama imej Islam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari demi hari, Anwar menunjukkan beliau layak jadi Perdana Menteri. Dia tidak seperti Perdana Menteri yang terbaharu, yang baru sahaja meletakkan jawatan maupun telah pun habis tempohnya. Hari ini disahkan Prabowo menyifatkan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim satu kehormatan yang besar. Pertemuan empat mata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta semalam mendapat liputan meluas media kedua-dua negara. Video dua pemimpin negara itu bersalam dan berpelukan menggambarkan hubungan erat antara keduanya. Anwar berkongsi pertemuan itu di laman Facebook miliknya malam tadi. Berharap kerjasama dua negara berlangsung lebih dekat dalam suasana persahabatan. Malam ini langsung ketemu sahabat sejati dan saudara saya, Bapak Prabowo Subianto. InsyaAllah kami akan bekerja dengan lebih dekat dalam suasana persahabatan. Tidak hanya di peringkat peribadi, tetapi juga di peringkat kenegaraan yang pasti akan memberi manfaat terbaik kepada rakyat kedua-dua negara, kata beliau. Prabowo pula dalam hantarannya di X menyifatkan ia satu kehormatan besar menerima kehadiran Anwar yang juga sahabatnya. Merupakan kehormatan besar menerima sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di kediaman orang tua saya di Kartanegara 4 Jakarta, tulis Prabowo di akaun rasminya. Anwar sedang dalam lawatan kerjanya di Indonesia mulai Sabtu atas undangan Kerajaan Indonesia untuk menghadiri majlis pelantikan Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik itu. Anwar tiba di Jakarta pada petang Sabtu untuk menyertai ketua negara asing dan wakil lain bagi upacara mengangkat sumpah Prabowo sebagai Presiden baru Indonesia pada Ahad. Majlis pelantikan Presiden itu akan berlangsung di bangunan Majlis Permusyawaratan Rakyat MPR pada hari ini bermula 10 pagi waktu tempatan. Kita ingin ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim kerana kehebatan beliau dan telah diiktiraf oleh dunia. Anwar Ibrahim sesungguhnya adalah Perdana Menteri Malaysia yang kini telah mula mengangkat semula Malaysia menjadi harimau yang kini mampu muncul semula sebagai negara yang hebat dan kuat. Bukan lagi seperti dulu kala yang baru-baru ini. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam
Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas pengumuman dan pembentangan budget 2025, banyak isu yang kini mulai dibicarakan dan dibincangkan di media sosial maupun di muka-muka akhbar. Salah satu tentang gaji minimum. Menariknya, gaji minimum yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim meningkat kepada Rp1.700. Tetapi yang menjadi bahan bukan tentang gaji minimum tersebut. Yang menjadi bahan ialah gaji minimum naik pun guru pasti cuma dapat Rp600. Pemuda PAS disindir. Ini memang mengecewakan dan sampai bilalah perkara ini akan turut menjadi bualan. Pemuda PAS Malaysia mengundang kecaman ramai selepas memuat naik satu hantaran Facebook mengenai kadar gaji minimum yang dinaikkan daripada Rp1.500 kepada Rp1.700. Hantaran ringkas itu tertulis Rp1.700 beban kepada majikan, cuba komen, kata beliau. Tidak pasti adakah hantaran itu menyokong kenaikan kadar gaji minimum atau sebaliknya. Bagaimanapun pengguna media sosial mentafsir, hantaran itu sebagai cuba memihak kepada majikan berbanding pekerja di bawah. Mereka tidak berpuas hati kerana PAS sebelum ini pernah membangkitkan isu gaji minimum yang dianggap tidak mencukupi ketika kerajaan cuba menaikkannya kepada Rp1.500. Posting lama bertarikh 30 November tahun 2023 turut tular kembali. Pada hantaran itu, pemuda PAS mempersoalkan, adakah gaji Rp1.500 sudah cukup memenuhi kos sara hidup semasa? Hantaran lama itu menyebut dalam pandangan Islam, kadar gaji minimum adalah apabila dapat memenuhi kadar keperluan, makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan. Pengguna mempertikai pendirian PAS, termasuk isu gaji guru pusat asuhan tunas Islam pasti yang dibayar jauh daripada kadar gaji minimum. Kalau gaji minimum Rp2.000 sekalipun, guru pasti tetap dapat allowance Rp600 sahaja. Tak payah nak bising-bising, kata pengguna Facebook. Harap kawan-kawan saya yang bekerja dekat pasti pun merasa kenaikan, bukan sekadar kerja amal, kata yang lain. Isu gaji guru-guru pasti yang dibayar secara tidak berpatutan bukan satu rahsia lagi. Ia dibincangkan dengan hangat oleh ahli-ahli parlimen kerajaan termasuk pengguna media sosial. Menteri juga mencari jalan memastikan PAS mematuhi peraturan dengan beberapa cadangan supaya menggunakan Akta Kerja 1955 Akta 265 sebagai mekanisme penyelesaian isu gaji minimum guru pasti. Ramai beranggapan isu guru pasti ini menjadikan PAS sebagai pihak yang paling tidak layak untuk membicarakan soal gaji minimum. Dengan hantaran terbaru ini yang menimbulkan kemarahan ramai, membuatkan PAS tidak boleh bercakap banyak tentang kos sara hidup rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.